Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azlinda akan berkongsi tentang cara-cara untuk membuat pembuatan cecair efektif mikrob atau lebih dikenali sebagai EM. Sebelum itu, tahukah anda apa itu EM? EM telah dijumpai oleh Dr. Hika pada tahun 1982. Ia merupakan sekumpulan mikroorganisma yang bermanfaat kepada ekosistem dalam tanah dan berguna terutamanya untuk pertanian dan peternakan. Ia mempunyai kelebihan untuk menyuburkan tanah dan tanaman serta menghilangkan bau najis haiwan. Kajian oleh Singh et al. 2003 mendapati EM boleh merencatkan pertumbuhan patogen dalam tanah. Patogen ini ialah bakteria yang boleh menyebabkan penyakit dalam tanaman. Selain itu, ia juga dapat membantu proses penguraian bahan organik. Secara tak langsung, ia dapat meningkatkan nutrien dan mineral yang penting untuk tumbuhbesaran pokok. Et al. 2006 mengatakan, EM berupaya untuk meningkatkan kadar aktiviti mikroorganisma yang baik dan bermanfaat. Contohnya seperti bakteria ribosome yang mampu menyikat nitrogen pada akar tanaman, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil nitrogen fixing ability. Jadi, EM boleh bertindak sebagai baja dan meningkatkan kesuburan tanah. Antara mikroorganisma yang terdapat dalam EM ialah bakteria fotosintetik, Rhodosudomonas species, bakteria acid lactic, Lactobacillus species dan yeast, Saccharomyces species. Seterusnya, kita tengok cara-cara untuk membuat efektif mikrob di rumah. Bahan-bahannya ialah beras, susu, air tanpa klorin dan molasses, ataupun boleh guna gula melaka yang dimasak dengan air atau gula perang. Kenapa kita guna air tanpa klorin? Sebab klorin boleh membunuh kuman. Kita nak bakteria kita dapat hidup dengan baik, jadi digalakkan untuk guna air tanpa klorin. Contohnya macam air hujan. Pertama sekali, panaskan air. Tak perlu sampai mendidih, cukup dia panas sahaja. Kemudian masukkan beras. Jumlah air dan beras bergantung. Kalau nak buat banyak, letak banyak. Kalau nak buat sikit, letak sikit. Kemudian panaskan air dan beras tersebut sampailah air itu jadi putih susu. Seterusnya, air beras tadi ditapis, kemudian disimpan dalam bekas. Kemudian labelkan tarikh pada bekas tersebut dan tutup dengan menggunakan kain saja sebab mikroorganisma perlukan udara untuk hidup. Dan air beras ini akan diperam selama 3 hingga 5 hari. Setelah beberapa hari diperam, 3 lapisan akan terbentuk. Lapisan yang pertama ialah kulit. Lapisan tengah ialah yeast dan bakteria. Ini ialah bahagian yang kita mahukan. Manakala lapisan yang bawah ialah kanji. Air peraman beras tadi akan ditapis untuk dapatkan airnya sahaja. Kemudian campurkan susu dengan nisbah 1 bahagian air peraman beras dan 10 bahagian susu. Campuran ini kemudian kita peram lagi selama 7 hari. Selepas diperam, 2 lapisan akan terbentuk. Yang pertama, cecair yang berwarna kuning mempunyai bakteria dan asid laktik. Ini ialah bahagian yang kita mahukan. Lapisan yang kedua ialah susu kental, kaya dengan protein, lemak dan karbohidrat. Peraman tadi akan ditapis untuk kita dapatkan airnya sahaja dan susu kental tersebut boleh digunakan untuk kompos ataupun bagi makan pada haiwan ternakan. Cecair yang kita dapat tadi dipanggil lactoserum sebab ia mempunyai bakteria Lactobacillus species.
Untuk penyimpanan, campurkan laktosirum dengan molasses, iaitu 1 bahagian laktosirum dan 1 bahagian molasses. Fungsi molasses adalah untuk memberi makanan kepada bakteria dan yeast dalam EM untuk mereka terus kekal hidup. Kemudian, EM tersebut boleh disimpan dalam peti sejuk atau pada suhu bilik. Sebelum digunakan, EM perlu dicairkan dulu dengan cara 2 sudu besar EM dicampur dengan 1 liter air. Cecair EM boleh disembur pada tanah untuk menyemburkan tanaman atau disembur pada kawasan haiwan ternakan untuk menghilangkan bau. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih dan selamat mencuba.